Saya Yobi. Saya ingin kongsikan di sini apa yang telah kami lakukan sejak Julai 2018. Menjimatkan 11.4 bilion ringgit untuk pengguna elektrik negara dengan pembatalan 6 projek loji jana kuasa yang tidak diperlukan tetapi diberi secara rundingan terus oleh kerajaan sebelum ini. Menuntut tunggakan 10 tahun dari IPP sebanyak 250 juta untuk dimanfaatkan semula. Meringankan beban sara hidup untuk hampir 120,000 keluarga miskin dan miskin tegak melalui program subsidi bersasar berebat RM40 bil elektrik. Meningkatkan kualiti hidup dan tahap keselamatan penduduk luar bandar dengan meluluskan pemasangan 25,000 lampu LED di jalan-jalan kampung dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Menyediakan bekalan elektrik kepada 300 keluarga di 13 buah kampung orang asli yang sebelum ini hidup tanpa elektrik. Meluluskan diskaun 20% tarif elektrik kepada taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Membatalkan rancangan penjanaan elektrik melalui tenaga nuklear. Menetapkan sasaran untuk meningkatkan tenaga boleh baru. Sasaran baru ini berpotensi untuk menjana pelaburan berjumlah 33.2 bilion ringgit dan meningkat peluang pekerjaan dalam industri PBB ke lebih daripada 100,000 menjelang 2025. Membantu pengguna elektrik untuk mengurangkan bil elektrik dan menurunkan pelepasan karbon dengan pembaharuan polisi net energy metering. Merancangkan lagi industri solar dengan memperkenalkan tarikh bagi membolehkan syarikat perkhidmatan solar untuk menawarkan pakej zero upfront cost. Menjimatkan 2.16 bilion ringgit dengan membatalkan 389 projek non-performing dan dengan ini mampu menawarkan kuota FIT yang baru sejumlah 160 megawatt untuk pengusaha TBB, biogas, biomass dan hidro kecil. Mengoptimumkan dana tenaga boleh baru dengan memperkenalkan e-bidding dalam penawaran kuota FIT. Menambah baik syarat-syarat tender terbuka. Meningkatkan kecekapan tenaga melalui penggubalan Rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga serta memperkenalkan mekanisme EPC untuk projek-projek retrofit di bangunan kerajaan. Meningkatkan daya saing rangkaian nilai industri elektrik serta memberdayakan pengguna dengan NESI 2.0. Memperluaskan NEM ke negeri Sabah dengan kelulusan 50 megawatt. Mengambil langkah awal ke arah penyerahan kuasa bekalan elektrik kepada kerajaan negeri Sabah. Memperkukuhkan bekalan elektrik di Sabah dengan melaksanakan lebih daripada 50 projek penambahbaikan bekalan elektrik. Membangkit usaha sama R&D 4 pihak bagi meningkatkan pertumbuhan industri-industri strategik di Malaysia melalui platform Innovation Connect. Membangunkan platform perkongsian untuk para penyelidik menggunakan lebih daripada 1,200 kemudahan saintifik kerajaan serta memperolehi nasihat pakar awam. Menghubungkan pihak industri dan 100 penyelidik awam melalui projek Perintis RISE bagi memanfaatkan perkongsian kepakaran dan pengetahuan industri antara kedua-dua pihak. Memperkenalkan Malaysia Open Science Platform sebagai langkah pertama dalam membina platform data saintifik terbuka. Memperbaiki ekosistem teknologi startup dengan menyelaraskan agensi-agensi dana teknologi usahawan. Meningkatkan kesejahteraan 2,500 penduduk luar bandar melalui 25 projek inovasi sosial yang bernilai 4.6 juta ringgit. Melibatkan 2 juta pelajar iaitu lebih 20 kali ganda peningkatan berbanding tahun sebelumnya dalam usaha pembudayaan sains dan teknologi melalui Minggu Sains Negara dan program Aztec in School. Menjimatkan peruntukan kerajaan sebanyak 20 juta ringgit dengan penggabungan agensi angkasa dan ARSM sebagai langkah pertama untuk memperkukuhkan dasar angkasa negara. Meningkatkan 100% tindakan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Mengawal pencemaran plastik secara holistik dengan memperkenalkan Pelan Hala 7 Sifar Plastik Sekali Guna 2030. Menghentikan operasi 170 buah kilang kita semula plastik haram atau yang tidak mematuhi AKAS di seluruh negara dalam masa 6 bulan. Mengelakkan Malaysia menjadi tong sampah dunia
dengan bertindak tegas menyekat kemasukan sisa plastik tercemar dan menghantar pulang kontena ke negara asal. Mempertahankan kedaulatan negara dengan menyuarakan hak Malaysia di Convention Basel dan berjaya membuat pindaan untuk menyekat pencemaran plastik merentas sempadan dengan lebih berkesan. Menumbuhkan Pusat Perubahan Iklim Negara sebagai pusat koordinasi tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Membina keupayaan negara dalam menangani kesan perubahan iklim melalui kerjasama antarabangsa seperti ICF-UK Pact. Memperjuangkan keadilan perubahan iklim untuk negara di UNFCCC. Memangkin pertumbuhan industri hijau dengan pembaharuan skim insentif kewangan seperti Green Technology Financing Scheme, Green Investment Tax Allowance, Green Income Tax Exemption. Menangani masalah jerubu merantasi sempadan melalui kerjasama erat dengan pelbagai agensi seperti TUDN, MAP Malaysia, NAPMA, BOMBA dan PBT. 3 langkah akan diambil oleh kerajaan untuk jangka masa panjang dalam menangani isu jerubu. Kerajaan mengambil perhatian yang sangat serius terhadap kualiti alam sekitar di Pasir Gudang selepas insiden Sungai Kim Kim. 7 langkah utama telah pun diambil oleh kerajaan. Mewujudkan suasana bekerja yang ceria untuk warga Mestek. Inilah apa yang telah kami lakukan. Sudah tentunya ada ruang untuk penambahbaikan. Tahun depan, Mestek akan terus membuat yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Sekian dulu, kita jumpa lagi.